Pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian di dalam membahaskan rang undang-undang kepindaan ini. Suka saya maklumkan, ini merupakan IP sebagai kolateral ini merupakan satu perkara baru yang belum lagi ada di negara kita. Dan salah satu tujuan pindaan ini dibuat adalah untuk membolehkan kita menjadikan IP sebagai kolateral. Jadi ianya baru, belum ada lagi. Dan setakat ini adalah baru peringkat permulaan. Dan seperti yang ditanya tadi, adakah bank bersetuju misalnya. Untuk makluman, bank sebenarnya, pihak bank, institusi keuangan, masih lagi bagi saya berfikiran konservatif. Mereka masih lagi inginkan landed property sebagai kolateral. Mereka masih lagi belum mempunyai keyakinan kepada IP sebagai kolateral dan sebagainya. Sebab itu setakat ini tidak ada bank lagi yang boleh menerimanya. Kerana mungkin perkara ini masih lagi baru. Dan sebab itulah pihak kita bekerjasama dengan MDEC untuk membincang dari segi bagaimana mewujudkan satu institusi yang boleh menerima IP sebagai cagaran. Setakat ini kita pihak kerajaan telah pun melantik, pihak MOF sebenarnya telah melantik Malaysian Debt Ventures MDV untuk melaksanakan inisiatif pembiayaan yang melibatkan IP. Dan ianya adalah pihak kerajaan misalnya perlu menyediakan jaminan juga. Tak boleh kita macam bank, kita letak dan tanah itu, kalau kita charge to the bank, tanah itulah sebagai sandaran. Oleh kerana ini merupakan perkara baru, dari segi keyakinan itu tidak ada. Jadi macam ada satu seperti CGC, iaitu ada credit guarantee by the government, supaya untuk peminjam itu lebih comfortable, supaya lebih comfort lagi untuk mereka memberikan pinjaman dan sebagainya. Dan begitu juga sebentar. Dan kerajaan juga bersetuju untuk memberi subsidi kepada kadar faedah sebanyak 2%. Sekejap, nanti saya jawab semua sekali dan you boleh jawab. You boleh tanya. You boleh tanya. Dari segi valuation misalnya, ini pun satu persoalan. Setakat ini kita tidak ada pun IP valuers di negara kita. Tidak ada lagi. Masih tidak ada. Jadi sebab itulah pihak kerajaan melalui Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan sewaktu membentangkan bajet telah pun meluluskan sebanyak 19 juta untuk digunakan sebagai melatih IP valuers di negara kita. Kita tidak ada lagi. Dan kita untuk peringkat awal ni kita menjemput IP valuers daripada negara luar seperti Australia misalnya. Walaupun Singapura telah pun tadi YB Batan Sadung tanya negara mana yang telah pun menggunakan IP sebagai kolateral. Di Australia telah digunakan. Di Singapura telah digunakan. Tetapi saya dipahamkan di Singapura valuers dia pun bukan daripada Singapura itu sendiri. Dibawa daripada luar juga. Kebanyakan daripada Australia. Dan Indonesia daripada sekarang ni peringkat seperti kita. Dan mereka dijangka akan mula menerima IP valuation mungkin dalam waktu terdekat ini. Dan kita adalah daripada peringkat awal ini. Masih peringkat awal untuk melatih valuers dan untuk meyakinkan pihak bank misalnya supaya mereka boleh menerima ini sebagai kolateral seperti tanah dan sebagainya. Dan setakat ini masih lagi bank tidak ada. Sebab itulah pihak kerajaan terpaksa mewujudkan institusi lain bagi membantu. Kalau tidak akan ada tidak akan dapat kita laksanakan cadangan kita untuk menjadikan IP ini sebagai sesuatu yang berharga yang boleh dicakapkan. Ya, terima kasih Mak Menteri. Saya sedikit sebenarnya perbahasan hari ini ada kaitan dengan tadi kita bahas pasal perbankan Islam. Ya, kebetulan Mak Menteri, agenda perbankan Islam adalah agenda utama negara dan saya rasa kekangan perbankan Islam ialah dia memerlukan aset sebagai underlying collateral kerana berlakunya jual beli di antara dua belah pihak.
Tetapi isunya sini Mak Menteri, ada satu perkara yang sebenarnya yang di aspek perbankan Islam yang amat sesuai untuk elemen ini, iaitu apa dipanggil elemen musyarakah itu. Kerana venture capital seperti yang dikatakan bantuannya tadi bukan daripada institusi perbankan yang belum lagi nampak dia punya keyakinan, tetapi memandangkan National Venture Capital debt, Malaysian debt kan, itu semua ialah dasar kerajaan, dan saya rasa ini perlu dibuktikan agar ianya menjadi satu contoh yang baik. Dan di sini saya mengatakan kalau sekiranya venture capital financing itu berdasarkan perbankan Islam itu, iaitu berdasarkan musyarakah yang betul-betul di antara pengusaha dan juga sahibul mal, tuan punya dana itu betul-betul kita panggil berkongsi risiko. Kerana menteri pun maklum, high awal intellectual property satu perkara yang yalah bukan satu aset yang boleh dipegang sebegitu, tetapi nilai dia tinggi. Dan saya rasa itu satu perkara walaupun nampak macam kekangan kerana tak ada nilai aset, tapi merupakan satu perkara yang boleh dinilai. Cuma yang saya juga mohon penjelasan Mak Menteri, kenapa saya tanya soalan sama ada pihak bank memberi dokongan ataupun tidak? Kerana saya khawatir apa yang kita bahas hari ini ialah satu perkara yang akan keluar di public domain, ruang awam, dan pengusaha-pengusaha akan terus ke bank. Dan terima kasih Menteri kerana seikhlas mungkin tadi mengatakan ianya tidak, dan saya rasa kita perlu agar ianya tidak mengecewakan pengusaha-pengusaha lah di lapangan. Jadi saya rasa Menteri perlu jadikan ianya sebagai satu teknologi for tomorrow lah. Ini agenda kerajaan lah, bukan tidak perlu tunggu bank lah. Dan tolong menggalakkan bank-bank, terutama BSM, bank-bank yang didokong oleh kerajaan agar menerajui perkara ini. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Saya jawab. Okey. Memang saya setuju. Walaupun kita telah pun MOF telah bersetuju melantik MDB atau Malaysian Debt Ventures, tapi seperti yang Mohamad kata tadi, cadangkan tadi, memang kita sedang mengadakan perbincangan dengan bank-bank yang mempunyai kaitan dengan kerajaan. Misalnya bank rakyat di bawah kementerian saya. Kita pun telah berbincang dengan sedang dalam perundingan dengan pihak bank rakyat, berbincang dengan pihak bank simpanan nasional dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita nak bank yang ada kaitan dengan kerajaan ini mendahului bank lain. Sebab untuk menimbulkan keyakinan daripada bank yang selama ini saya kira terlalu konservatif, masih lagi cara lama, iaitu perlukan landed property dan sebagainya. Jadi agak sukar penerimaan mereka. Dan kalau ada bank-bank lain yang telah pun memulakan, saya percaya akan diikuti oleh bank. Seperti pertanyaan yang Mohamad tadi, adakah ianya datang daripada bank atau datang daripada kerajaan? Idea ini sebenarnya ianya datang daripada kerajaan. Terima kasih Tuan Sri. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Yang sebenarnya saya nak tanya tentang IP value ni yang tadi yang telah dijelas oleh Yang Mohd Menteri. Kerana tentang cadep property ni dia punya susun nilai dia amat cepat kerana reka bentuk yang baru akan keluar, dan dia punya valuation dia memang tak macam landed property yang lain yang dia memang ada satu tempo yang untuk mempertahankan dia punya nilai. Sebab itu saya ingin tanya lagi tentang value ni, adakah dia perlu berkait atau di dalam bersama dengan akta ini, atau dia akan satu akta yang lain untuk mewujudkan IP value ini? Kerana tanpa valuation memang tidak boleh dia dapat koreksi. Itu yang saya ingin tanya. Saya jawab secara menyeluruh ya. Kota Melaka tanya mengenai perhubungan dengan agensi negara lain. Memang kita mempunyai hubungan dengan agensi harta intelek daripada luar negara. Bagaimanapun pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan perlu dibuat di negara-negara yang berkaitan, kerana perlindungan ini bersifat teritorial. Ini berdasarkan treaty yang kita tandatangani, treaty antarabangsa. Balik pulau tanya tentang data-data yang ada dalam MyPo yang telah pun didigitaliskan. Untuk makluman, segala data-data reka bentuk di reka bentuk industri yang ada di MyPo telah pun didigitaliskan dan sentiasa dikemas kini dari masa ke masa,
dan dari segi status untuk pengetahuan YB balik pulau, sehingga kini terdapat 16,740 yang telah pun didaftarkan. Ianya melibatkan 10,258 daripada luar, foreign, dan 6,482 adalah tempatan. Nanti sikit isu pendaftaran. Setakat hari ini ada rungutan mengatakan bahawa ialah kos kan, kos pendaftaran ini satu perkara menyebabkan kos. Di dalam kerajaan mempromosikan itu, adakah kerajaan juga menggalakkan ada insentif-insentif galakan, terutama kepada pencipta-pencipta, kerana kos ini ialah kos yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kalau nak menggalakkan, saya rasa mungkin kosnya lebih murah. Dan yang kedua, tadi saya timbulkan isu novelty tadi tu. Akan dibahas, sebab saya katakan itu penting, sebab itu akan menentukan boleh daftar ataupun tidak. Dan itu akan menentukan hak. Saya rasa begitu menjelaskan sikit. Dan Muhammad dah bangkitkan kos. Kali ini juga ditanya oleh YB Silam. YB Silam tanya tentang kos dan juga jangka masa pendaftaran. Ya. Sebenarnya kos untuk pemfailan reka bentuk industri ini adalah rendah, iaitu RM700 saja. Jadi saya rasa adalah kita merupakan salah satu sebuah negara yang rendah dari segi pendaftaran fee tersebut. Dan tempoh pendaftaran, ada ditanya tentang tempoh pendaftaran yang dikatakan lama dan sebagainya. Sebenarnya tempoh pendaftaran jika permohonan lengkap dan tiada bantahan, ianya ada memakan masa selama 7 bulan sahaja. Dan dari segi perlindungan, ini juga ditanya oleh YB Silam, perlindungan IP tersebut adalah selama 25 tahun. 25 tahun, ya. Okey, dari segi novelty, ya. Sebenarnya sebelum kita bentangkan pindaan ini, novelty kita adalah di dalam negara saja. Untuk di dalam negara. Ianya bukan worldwide novelty. Jadi bermakna apa yang dicipta oleh kita, ciptaan kita boleh mengambil daripada orang luar. Kalau kita nak ciplak daripada negara lain, boleh. Kerana ianya terlindung di dalam negara kita saja. Tetapi isunya adalah ramai yang menganggap itulah yang terbaik, kita boleh pakai orang punya. Tetapi masalahnya, ada yang membuat ciptaan yang diambil idea daripada orang lain. Setelah mereka cuba memasarkannya, ianya dapat dikesan misalnya oleh pihak yang mempunyai kebaharuan itu lebih awal daripada kita. Dari segi originalitinya, pencipta awal itu katakan dia tahu tentang pendaftaran kita ni dan produk yang kita keluarkan. Maka banyak berlaku kes-kes yang melibatkan injunction dan sebagainya di mahkamah kerana kita mengambil ciptaan orang lain. Sekejap. Ciptaan orang lain. Sebab itulah dengan adanya akta kita yang pindaan yang baru ni, bermakna kita worldwide novelty. Bermakna pihak luar dan juga pihak kita. Pihak luar mempunyai akses kepada kita dan kita juga mempunyai akses kepada pihak luar, ciptaan-ciptaan luar. Jadi bermakna ciptaan yang dibuat oleh rakyat negara kita adalah ciptaan yang benar-benar asli, yang tidak ada daripada luar dan sebagainya. Itu pindaan yang kita buat pada Menteri, soalan saya ialah itu satu perkara yang saya rasa ialah implikasi yang kita nampak, Menteri, ya. Dan saya rasa Menteri pun tadi saya mulakan soalan itu mengenai TRIPS, trade related aspect of intellectual property rights yang ada pada WTO itu, yang telah ditandatangani oleh kerajaan kita. Cuma soalan saya, Menteri, dari segi maklumat yang Menteri ada, ya, dengan exposure kita sebegitu, dengan terpaksa memberi dengan izin national treatment kepada pencipta-pencipta luar ini, ya, dari segi economic size dan sebagainya, adakah kita masih lagi, ya, akan menguntungkan kita lah? Kerana ada yang mengandaikan perkara terutama industri pharmaceutical, ubatan-ubatan yang sebenarnya boleh menguntungkan kita, tetapi maklum dari segi aspek R&D, dari segi aspek, dan walaupun dia kata yang 700 tadi, dari aspek
fee yang dikenakan oleh kerajaan, tetapi proses yang lain iaitu peguam, industrial design agent dan sebagainya itu saya rasa itu akan mahal sifatnya. Cuma soalan saya ialah kalau sebegitu sifat dia, kalau saya boleh kata walaupun tidak perlu dalam pasaran terbuka, tapi saya ingin tanya Mak Menteri, di mana protectionism itu? Ialah betul terbuka, dan kita pun dimaklumkan ada usaha untuk mahkamah khusus, mahkamah intellectual property. Tetapi soalan saya Mak Menteri, sejauh mana setakat Mak Menteri sebelum akta ini diluluskan, tafsiran novelty yang Menteri kata, sekiranya orang luar menyanggah kita bahawa kita meniru ataupun kita tidak merupakan novelty itu bukannya satu yang novelty, saya rasa sejauh mana Menteri mau mempertahankan pencipta-pencipta di Malaysia lah, yang kita maklum dari segi aspek R&D-nya masih belum boleh dibanggakan lagi. Sebenarnya memang Yang Berhormat, apabila kita nak adakan pindaan ini, kita memang ada berbincang dengan pihak industri dan kita juga menerima bantahan daripada pihak industri yang menganggap ianya mungkin akan merugikan kita. Tapi kita berpendapat yang kita perlu bersaing secara intelektual di dalam dunia ini. Dan kalau kita ingin menjadikan negara kita sebagai negara maju, negara yang berinovasi, melahirkan orang yang kreatif dari segi pemikiran dan sebagainya, kita tidak boleh takut untuk bersaing lagi. Dan sebab itulah kita beritahu pihak industri, sudah sampai masanya kita tidak mengambil kesempatan daripada novelty tertutup kita selama ini untuk memudahkan kita menjalankan perniagaan dan mengambil hak cipta orang lain dan sebagainya. Jadi bagi kita beri ruang kepada ini, dan pihak kerajaan kita saya rasa jauh berbeza dengan kerajaan lain, yang mana pihak kerajaan juga memperuntukkan begitu banyak untuk R&D dan sebagainya kepada pihak industri. Jadi bagi kita sampai masanya kita mengaku yang kita boleh bersaing dari segi ciptaan-ciptaan baru dan sebagainya. Jadi saya rasa tidak perlu takut. Memang pihak industri memang mempunyai pandangan seperti Yang Berhormat tadi, bimbang kalau kita tak mampu untuk bersaing dengan negara yang lebih maju daripada kita. Menteri, soalan terakhir di peringkat dasar ni, kalau sebegitu sifatnya Mak Menteri, saya ingin mencadangkan Mak Menteri, sekiranya boleh dipertimbangkan. Sekarang ni ada perkembangan mengenai negara-negara ataupun pihak-pihak yang punya wibawa mengenengahkan intellectual property index, sehingga sebuah negara itu dinilai tahap-tahap kemampanan ekonominya dari segi aspek intellectual property right. Tetapi saya kata sebelum kenapa kita perlu biar negara kita dinilai, dengan tambah pula dengan Mak Menteri menunjukkan di sini ada jurnal rasmi harta intelek kita sendiri. Saya rasa mungkin kementerian untuk mengimbangi indeks-indeks tersebut yang kadang-kadang memberi gambaran negatif. Saya rasa kementerian boleh menerajui satu indeks intellectual property yang mana ini Mak Menteri akan menjadi kayu pengukur untuk pihak bank, pihak penilai, terutama dalam memeriahkan lagi industri intellectual property Malaysia dengan adanya indeks intellectual property right di Malaysia ni. Okey. Terima kasih Muhammad. Saya rasa cadangan yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Okey. Jadi saya kira itu sajalah secara keseluruhan dia jawapan saya. Mungkin saya tidak pergi satu persatu, tapi itulah perkara pokok yang dibangkitkan oleh semua ahli-ahli yang berhormat. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih.